Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif bersama rakan setugas JJ Ahmad, dan pagi ini Johor memilih hari yang cukup signifikan buat penduduk negeri Johor. 56 Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan dan juga hari ini hari penamaan calon, dan ini hari cukup signifikan kerana kita melihat pertembungan hampir ke semua parti-parti politik utama di Malaysia ini medannya akan berlaku di Johor ini. JJ. Dan pastinya tercipta sejarah untuk PRN Johor ini kerana kita akan lihat bukan saja parti-parti yang sudah biasa kita tahu namanya, tetapi parti-parti seperti Warisan, PBM, Muda merupakan ini saya kira gelanggang pertama buat mereka bertanding, terutamanya kepada Warisan yang masuk ke dalam Semenanjung itu. Tapi apapun, parti politik utama yang akan bertanding pada pilihan raya negeri Johor ini sudah pun mengumumkan calon masing-masing yang bakal menyaksikan beberapa pertembungan sengit di beberapa kerusi panas Dewan Undangan Negeri DUN. Dan Barisan Nasional juga bakal menampilkan lebih 70% muka baru di 56 kerusi DUN yang dipertandingkan, dengan UMNO menampilkan 37 calon iaitu MCA sahaja 15, MIC pula 4. Perikatan Nasional PN yang akan bertanding di kesemua 56 kerusi DUN pada PRN Johor ini pula mempertaruhkan 41 muka baru dan mengekalkan 15 calon yang pernah bertanding pada pilihan raya sebelum ini. Okey, dan itu kita melihat juga signifikan di Johor ini kerana undi 18 bermula di Johor ini akan menentukan bagaimanakah undi 18 ini akan mencerminkan kesan kepada corak pengundian tersebut. Itu yang kita ingin lihat, dan juga sejak lebih sebulan lepas kita hantar pasukan kita ke Johor untuk menyingkap, memahami dan juga mendalami rasa apa yang diluahkan oleh penduduk-penduduk pengundi-pengundi negeri Johor di segenap kawasan, apakah isu yang mereka utarakan, apakah kegusaran mereka, kemahuan mereka dalam tempoh pandemik mencabar pada ketika ini. Dan dalam ketika ini, kalau kita melihat kes yang semakin tinggi dengan penularan Omicron, kita melihat bagaimanakah faktor-faktor ini akan disatukan dan akan membawa kepada keputusan di kotak undi. Saya nak memperkenalkan rakan-rakan saya yang bersedia pada pagi ini. Ada 4 orang pada waktu ini saya nak bersama, iaitu dengan Haji Nazri Kaha yang pertama sekali yang berada di Pusat Penamaan Calon di DUN Skudai. Ini kawasan Hakim Rahman sebenarnya, DUN Skudai ini. Kita ada juga Firdaus Azil yang berada di Pusat Penamaan Calon untuk DUN Lakin, dan juga Hasimi Muhammad di Pusat Penamaan Calon di DUN Benut di Pontian, dan Hilmi Malik saya suka ni di Endau, di DUN Endau. Dan juga ini berdekatan dengan kampung saya di DUN Tenggaru sebenarnya. Hilmi dah pergi kampung saya sebelum ni. Kita nak pergi kepada Haji Nazri terlebih dahulu di Pusat Penamaan Calon DUN Skudai. Haji Nazri, ini adalah kawasan bandar. Kawasan DUN Skudai ini kawasan tempat Hakim Rahman akan membuang undi tidak lama lagi, rakan setugas kita. Bagaimana dapatan dan juga carapan? Saya juga Haji Nazri juga sudah pergi ke beberapa kawasan untuk memahami denyut nadi, rasa yang diluahkan oleh penduduk negeri Johor sendiri. Kongsikanlah Haji Nazri. Terima kasih Najib dan Gigi di studio, dan kini saya bersama juru kamera Ruzi di Dewan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di Skudai ini untuk menyaksikan proses penamaan calon pilihan raya umum negeri Johor 2022 ini untuk N48 Skudai. Kerana di Skudai ini signifikannya berada di kawasan Bandaraya Johor Bahru dan di bawah Parlimen P162 Iskandar Puteri, dan ada 2 DUN di bawah Iskandar Puteri iaitu N48 Skudai dan juga satu lagi di N49 Kota Iskandar. Kalau kita imbas sedikit, kawasan ini merupakan kawasan tinggi populasi masyarakat Tionghoa di samping masyarakat Melayu dan juga masyarakat India, dan keputusan pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lalu pada 2018 misalnya, ini antara DUN yang dimenangi oleh Parti Pakatan Harapan dengan majoriti yang terbesar pernah dicatatkan pada ketika itu, iaitu sekitar 35,126 undi, di mana Pakatan Harapan mengalahkan BN. BN hanya mendapat 12,233 undi, dan peratusan majoriti yang diperolehi antara terbesar oleh Pakatan Harapan pada 2018 iaitu 49.5%. Jadi ini antara angka yang signifikan untuk kita lihat dengan dekat dalam pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum negeri Johor pada 2022 ini. Adakah sejarah yang dicipta pada 2018 bakal berulang lagi untuk Pakatan Harapan mengekalkan ataupun incumbent di kawasan ini, ataupun Barisan Nasional akan inroad semula ataupun dapat memberikan sedikit keyakinan
bahawa di kawasan masyarakat Tionghoa, di kawasan bandaraya, di kawasan yang di mana populasi masyarakat yang celik politik itu tinggi, adakah mereka akan mengundi Barisan Nasional dan ataupun parti-parti lain yang akan menawarkan diri untuk N48 Skudai. Kerana jumlah pengundi di kawasan ini antara yang tertinggi di Johor untuk pengetahuan Najib dan Gigi, iaitu sekitar jumlah pemilih yang sudah pun diwartakan oleh pihak SPR sekitar 102,828 pengundi dan melibatkan pengundi awal 695 iaitu di kalangan polis dan juga pasangannya. Begitu juga pengundi luar negara sekitar 13 undi sahaja. Jadi total ataupun jumlah pengundi di N48 Skudai ini 102,828. Jadi ini boleh menggambarkan beberapa don yang berada di sekitar bandaraya Johor Bahru ataupun di kawasan koridor Iskandar. Najib, kalau kita familiar, di sini juga ada parlimen yang bersebelahan seperti di Pulai, di Parlimen Tebrau, Parlimen Johor Bahru. Ini merupakan manifestasi apakah refleksi sepanjang 14 hari berkempen ini dan akan mengundi pada 12 hari bulan Mac depan. Adakah peratusan keluar mengundi yang kita mahukan meningkat kali ini berbanding pelaraya di Melaka dan juga di Sarawak boleh dicipta dengan rekod-rekod yang dikatakan oleh Hafizi, Gigi dan juga Najib tadi, iaitu undi 18, pendaftaran automatik, calon muda yang berumur 18 tahun. Begitu juga banyak sekali parti-parti yang menawarkan calon mereka berbanding di Sarawak dan juga di Melaka. Jadi beberapa indikator yang sempat saya cerap apabila saya sampai di Johor, di mana isu berkaitan dengan Omicron adalah isu utama. Itu yang menjadi kebimbangan semua pihak, termasuk juga pengamal media. Adakah peratusan keluar mengundi 70% yang disasarkan oleh SPR akan tercapai? Yang keduanya, kelesuan politik. Rata-rata yang kami temui peniaga, orang muda dan masyarakat sivil di sini masih merasakan bahawa kelesuan politik adalah perkara yang dominan dan mereka tidak teragak-agak untuk tidak keluar mengundi, dan juga mereka akan mengubah corak pola pengundian mereka kerana mereka biasa dengan parti pembangkang terutamanya di kawasan bandar seperti di Skudai ini, tetapi mereka merasakan perlu ada anjakan juga, iaitu adakah mereka kembali kepada parti yang memerintah negara dalam 60 tahun iaitu Barisan Nasional. Kalau di Skudai ini mungkin akan dipertaruhkan MCA misalnya. Jadi adakah mereka akan menganjak sokongan mereka kepada parti pemerintah yang sudah established kerana mereka mahukan kestabilan, dan itu juga moto yang dijual oleh Barisan Nasional Negeri Johor kali ini. Dan yang ketiga, faktor undi luar. Adakah pengundi-pengundi yang dikatakan jumlahnya yang amat signifikan, undi 18, pengundi pendaftaran automatik yang sekitar 750,000, termasuk juga di Don Skudai ini, adakah mereka akan keluar mengundi ataupun mereka akan pulang mengundi, termasuk anak Johor yang berada di Singapura, adakah mereka sudah membuat pendaftaran untuk undi pos. Jadi semuanya tiga faktor utama ini menjadi indikator untuk kita lihat adakah pada 12 hari bulan peratusan keluar mengundi akan keluar meningkat 70% ataupun kurang. Itu juga akan menjelmakan keputusan yang boleh kita fikirkan dari sekarang. Jadi mungkin itu sebagai intro saya, agak panjang juga Najib dan Gigi, silakan terusnya.